Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dah malam puaka. Apa khabar korang semua, geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pertama sekali Zaf ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua geng puaka yang hadir tempoh hari. Untuk pertama kalinya Zaf buat live di Perlis. Ada hati nak buat live, kononnya macam The Segment. Tapi Allahu Akbar, dia punya nervous, dia punya gagap tu, hui, Tuhan je yang tahu mat. Banana weh, duduk kat dalam bilik yang sejuk pun, tetapi bila berhadapan dengan semua anak-anak puaka, nervous dia, berpeluh satu badan. Tapi tak nak cerita pasal tu, kita dah kembali ke dalam studio. Di atas permintaan geng puaka, Zaf akan kongsikan pada malam ni urban legend yang terjadi dekat negara Jepun. Dekat negara Jepun pun ada urban legend ke Zaf? Adalah. Dan sebelum kita mulakan, alhamdulillah, orang cakap rezeki kan. Rezeki bila wajah-wajah kau suci, bersih, muka baik, beriman, balik-balik daripada Kedah Langkawi je, dapat pula hadiah ni ha. Jap, Zaf ambil. Tara! Bukan kaleng-kaleng tu, apa dia tulis tu? Banana Bali daripada Bali kau. Bake in Bali with love. Dah sebabkan banyak geng puaka yang, Zaf, banana, makanlah kek pisang, makanlah kek pisang. Ambil kau. Dia betul-betul kasih Zaf kek pisang, pai susu. Pai susu yang diperbuat daripada pisang, daripada all the way from Bali tau. Jangan fikir apa. Kau ingat Zaf ni apa? Cakap pun dah tersasul dah. Daripada Indonesia. Kejapkan Zaf makanlah. Tapi untuk buatkan semua geng puaka terliur, kita letak je kat depan ni. Terima kasihlah di atas pemberian kek pisang pada malam ni. Bolehlah Zaf sambil cerita seram tu, kita melantak 1-2 pai pisang ni, nak tengok apa rasa kan. So tak nak lagi masa, dah lah, korang pun nanti naik menyampah. Apa ni Zaf? Orang nak dengar cerita seram. Let's go, kita layan intro dulu guys. Yeah! Kalau kita bercakap pasal urban legend, kalau dekat Malaysia sendiri dah teramat banyak kisah seram yang berkait rapat dengan keseraman urban legend. Salah satunya kejadian yang sering kali terjadi dekat asrama, hantu makcik karipap, yang pukul 2-3 pagi hantu ni akan datang ambil order, kau nak beli karipap tak? Kadang-kadang hantu makcik nasi lemak pun ada juga. Dan ada juga yang menyeramkan, urban legend yang nenek dikatakan duduk kat atas almari. Dan kalau ada budak-budak asrama yang lewat tidur malam, yang pukul 2-3 pagi tak tidur lagi, nenek ni akan start kira 1, 2, 3. Katil nombor 4 tak tidur lagi. Itu dah banyak kali kita dengar. Dan kalau berkait rapat dengan jalan pula, salah satu jalan yang dikatakan penuh dengan kisah urban legend tak lain tak bukan Karak Highway. Sampai dijadikan filem, kita sering kali terdengar yang Karak Highway ni banyak kali orang ternampak penampakan Pontianak, Langsui. Dan yang paling famous daripada tahun ke tahun, daripada Zaf kecil dulu, Volkswagen kuning. Yang dikatakan kalau korang bawa dekat jalan Karak Highway, kalau korang bertemu dengan Volkswagen kuning, terutamanya pada lewat tengah malam, jangan potong. Sebab siapa yang memotong Volkswagen kuning, diceritakan kemungkinan orang tu akan terbabit dengan kemalangan maut. So malam ni kita tak nak cerita pasal Malaysia punya urban legend, tetapi malam ni Zam nak berkongsi dengan korang urban legend yang terjadi ataupun orang Jepun percaya benda ni, hantu ni hanya ada dekat Jepun je. Dekat Malaysia dia tak ada lagi. So kemungkinan banyak geng puaka yang tak tahu. Dan pada malam ni Zaf akan berkongsi salah satu hantu yang menarik perhatian Zaf untuk Zaf ceritakan kepada korang. Hantu ni dipanggil oleh orang Jepun dengan nama gelaran Hashisaku-sama, ataupun yang membawa maksud
8 kaki tinggi. Hashi Sakusama ni merupakan hantu perempuan yang berpakaian serba putih dan mengenakan topi yang macam cerita One Piece tu. Zaf tak tahu topi apa, tapi topi yang macam kau lepak pantai tu. Dikatakan perempuan yang mempunyai ataupun susuk tubuh wanita ni yang mempunyai ketinggian hampir 8 kaki seringkali menjadi ataupun mencari mangsa yang kebanyakannya adalah di kalangan budak-budak kecil. Dia tak mengganggu orang-orang tua ke pakcik-pakcik ke. Hantu Hashi Sakusama ni dia suka mengacau ataupun mencolik budak-budak kecil. Kalau hantu Hashi Sakusama nama Stylo ni turun kat Malaysia, kes colik-colik budak, silap hari bulan, orang tak panggil dia Hashi Sakusama. Hantu ni terus jadi nama hantu tetek. Terus tak glamour kau. Astaghfirullahalazim. Malaysia ni tak tahulah. Nama hantu kita pun lagi menyeramkan. At least ni kalau kau dengar nama, tak adalah seram lagi. Tetapi kisah hantu Hashi Sakusama yang seringkali cuba menculik budak-budak kecil untuk dijadikan anak angkat. Ada orang-orang Jepun yang percaya Hashi Sakusama ni apabila anak-anak korang dah bertembung ataupun berjumpa dengan hantu ni, kemungkinan besar anak-anak korang ada dua benda yang akan jadi. Sama ada dia hilang, masuk ke alam lain, ataupun yang lebih teruk, korang akan temui budak-budak kecil ni dalam keadaan yang amat ngeri, sudah hampir ataupun sudah kehilangan nyawa. Bukan hampir, tak live pun tersasul juga. So, Zaf nak berkongsi dengan korang kisah yang diceritakan oleh Tamiya sewaktu dia berusia 8 tahun, dan sewaktu dia pergi ke Jepun, dia telah terserempak dengan hantu yang mempunyai ketinggian hampir 8 kaki. Apa yang ingin diceritakan oleh Tamiya? Jom Zaf kongsikan dengan semua geng puaka apa sebenarnya yang dialami oleh Tamiya. Vroom vroom. Kejadian seram yang dialami oleh Tamiya dikatakan berlaku sewaktu dia berusia 8 tahun. Dan keluarga Tamiya ni, walaupun mereka memang orang Jepun, tetapi mereka tinggal di Singapura disebabkan bapa Tamiya dan juga ibu dia bekerja di Singapura. Dan setiap kali tibanya musim panas, aktiviti ataupun rutin harian keluarga Tamiya, mereka akan menaiki kapal terbang travel ke negara asal diorang, ke negara Jepun, untuk melawat atuk dan nenek yang tinggal dekat sana. Dan nak dijadikan cerita macam biasalah, disebabkan perkara tu dah dilakukan hampir setiap tahun daripada Tamiya kecil lagi. So sampailah masanya musim panas pun tiba lagi sekali. So keluarga Tamiya ni bawa Tamiya pergi ke negara Jepun untuk menetap selama seminggu di rumah atuk dan nenek. Dan secara kebiasaan, rumah atuk dan nenek Tamiya ni bukanlah rumah yang menakutkan. Rumah diorang adalah sederhana kaya, sederhana besar juga, dan memang cantik. Dekat belakang rumah atuk dan nenek Tamiya adanya satu laman. Dekat situ ada buaian, ada gelongso kecil yang memang atuk dia sediakan untuk Tamiya ni tau, cucu kesayangan. So pada masa tu Tamiya pun sebaik saja keluarga diorang sampai dekat rumah atuk dan nenek, mereka disambut dengan penuh kegembiraan. Seorang cucu kan, apabila berjumpa dengan atuk dan nenek, diorang ni akan lebih mesra, akan lagi rapat. Atuk Tamiya ni pun melayanlah segala kerenah yang diinginkan oleh Tamiya. Dan sepanjang Tamiya tinggal dekat sana, Tamiya ni memang rasa gembira lah. Lagi-lagi pula dia dah lama dah tak luangkan masa di rumah atuk dan nenek untuk bermain buaian apa semua. So adalah satu hari ni, selepas dah 2-3 hari tinggal kat Jepun tu, Tamiya pun pergilah di belakang halaman rumah untuk bermain buaian seorang diri. Manakala atuk dan nenek melayan kedua ibu bapa Tamiya sambil menikmati satu hidangan teh panas yang disediakan oleh nenek. Mereka pun berborak lah, tanya khabar masing-masing, perkembangan hidup macam mana. Dan Tamiya pun pergi kat belakang rumah, tengah syok main buaian seorang diri kan, la 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 la. Dan dekat belakang rumah atuk dan nenek, dia dihadang oleh satu, sebab rumah Jepun ni selalunya dia ada satu pagar yang diperbuat daripada kayu tau. Dan kayu ni lebih kurang 7 ke 8 kaki tinggi. So memang penuh lah dekat belakang halaman rumah tu
So Tamia main seorang diri kat dalam halaman, dan waktu dia tengah syok main, tiba-tiba Tamia perasan dekat luar pagar kayu tu ada satu topi yang macam One Piece, yang macam Zaf cakap tadi. Topi yang macam orang pergi berkelah kat tepi pantai, berwarna putih. Pada awalnya bila Tamia ni nampak topi tu, dia ingatkan, topi atuk ke? Kenapa ada orang gantung topi dekat atas pagar kayu tu? So Tamia ni tak adalah fikir apa sangat. Tapi Tamia terkejut apabila dia nampak topi yang berada di bahagian paling kiri pagar mula bergerak ke arah kanan secara perlahan tau. Daripada arah kiri bergerak je. Seolah-olah topi tu rupa-rupanya bukan diletak di atas pagar kayu, tapi kemungkinan ada orang yang memakai topi berwarna putih. Dan pada masa tu Tamia agak terkejut dan dia tak sabar untuk tengok siapakah pemilik topi yang berwarna putih tu. Sebab macam mana orang yang pakai topi ni mempunyai ketinggian hampir 8 kaki. Dan sebaik saja topi ni melepasi kawasan pagar kayu tu, barulah Tamia ternampak satu susuk tubuh seorang wanita yang mempunyai rambut berwarna hitam yang agak panjang. Wanita ni mempunyai muka yang tidak menakutkan, kan, mata yang agak besar. Wanita ni senyum je memandang tepat ke arah Tamia yang sedang bermain buaian. Dan Tamia juga perasan yang wanita ni mengenakan pakaian berwarna putih, kimono, macam pakaian Jepun tradisional yang lama tau. So wanita ni berdiri dengan ketinggian yang hampir 8 kaki. Tamia ni dia jadi macam bangga. Bukan bangga, dia nak bangga buat apa? Dia jadi macam terkesima sebab dia tak pernah nampak lagi ada orang yang mempunyai ketinggian hampir 8 kaki. Memang betul-betul tinggi. Tamia ingatkan kemungkinan perempuan ni pakai kasut tumit tinggi kot. Tapi bila Tamia pandang ke bawah ke arah kaki wanita ni, lagilah Tamia terkejut. Sebab wanita ni hanya memakai terompah, slipper yang macam slipper jamban tu. Kalau tak pun slipper yang selalu orang Jepun pakai. Dan waktu dia sedang terkesima tengok penampilan wanita ni yang senyum dekat dia, kan, batu tinggi lain macam, secara tiba-tiba susuk tubuh ni hilang dalam sekelip mata. Seolah-olah dihempas dihembuskan angin, dan wanita ni hilang daripada pandangan macam tu je. Lagilah Tamia ni jadi dia jadi excited sampai ke Tamia ni terus lompat daripada buaian dan meluru masuk ke dalam rumah. Bukan sebab takut, tapi sebab dia tak sabar nak bagi tahu atuk dia apa yang dia baru saksikan. Budak 8 tahun, dia manalah dapat erti beza hantu ke manusia. Lagi-lagi pula susuk tubuh wanita tu tidak memiliki rupa paras yang menakutkan. So Tamia ni bila dia masuk ke dalam rumah, dia terus meluru ke arah atuk dia. Dan Tamia ni terus ceritakan, atuk, kat belakang rumah Tamia nampak ada perempuan ni tinggi, rambut panjang, pakai topi macam One Piece. Lepas tu dia pakai kimono putih. Dia pandang je Tamia. Tetapi segala yang disampaikan oleh Tamia langsung tidak diendahkan oleh atuk dia, yang pada masa tu sedang rancak berborak dengan kedua ibu bapa Tamia. Seolah-olah apa yang diluahkan oleh Tamia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi tak lama guys, sampailah segala benda Tamia dah cerita. Dan akhirnya Tamia pun mengatakan kepada atuk dia. Atuk, lepas tu bila wanita tu pandang Tamia, dia terus cakap kat Tamia, po 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 po. Bila atuk dia terdengar yang daripada tadi tak endahkan langsung cucu dia ni ceritakan tentang kelibat wanita tu, tetapi sebaik saja dia terdengar yang Tamia ni katakan yang wanita tu mengeluarkan bunyi po 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 po, atuk dia terus berubah. Daripada tak endahkan dia, atuk dia dengan muka yang resah terus memandang tepat ke arah Tamia. Dan pada masa itulah bermacam-macam soalan yang diajukan oleh atuk dia. Kau nampak mana perempuan ni? Perempuan ni pakai baju apa? Muka dia macam mana? Tinggi dia berapa? Engkau nampak dia ke? Dia cakap apa dekat kau? So Tamia ni dia jadi tak faham. Apa yang atuk aku tiba-tiba marah sangat ni? Tiba-tiba serius tau. Dan Tamia ni sempat memandang ke arah nenek dia. Nenek dia muka dah menangis-nangis. Lagilah Tamia ni pelik, manakala ibu dan ayah Tamia hanya menundukkan kepala. Jadi pada masa tu, segala persoalan yang diajukan oleh atuk dia, Tamia ni cuba jawab sebanyak yang boleh.
Dia nampak kat belakang rumah, wanita ni senyum kat dia, perempuan ni tinggi 8 kaki. Dan selepas segala soalan telah pun dijawab oleh Tamia, atuk Tamia secara tergesa-gesa terus mencapai kunci kereta dan berlari keluar daripada rumah, tak tahu nak ke mana. Manakala Tamia ni hanya duduk bersama ibu bapa dan juga nenek dia. Jadi Tamia ni tanyalah atuk nak ke mana, apa yang jadi sebenarnya. Kedua ibu bapa Tamia tidak menjawab langsung soalan yang diajukan, tetapi soalan tu akhirnya dijawab oleh nenek Tamia sendiri. Nenek Tamia mengatakan wanita yang dia nampak tadi bukanlah seorang wanita yang baik, tetapi itulah yang dipanggil oleh orang-orang Jepun dengan nama gelaran Hashisaku-sama. Dan Hashisaku-sama ni, dia akan memunculkan diri dia apabila dia ada keinginan untuk menjadikan budak tu sebagai anak dia sendiri. Maksud dia, bila Hashisaku-sama ni nak colek kau, barulah kau boleh nampak. Jadi bila Tamia katakan yang dia nampak Hashisaku-sama, sebab itulah nenek dia menangis. Mak bapak Tamia ni pun risau. Sebab Hashisaku-sama tidak akan memunculkan diri dia kalau dia tak nak mencolek budak tu. Dan selalunya budak-budak yang ternampak kelibat Hashisaku-sama, selang 2-3 hari lepas tu kemungkinan akan hilang, dicolek. Kemungkinan masuk ke alam sebelah. Sebab itulah atuk dia gelabah untuk pergi mendapatkan Sami selepas hampir setengah jam. Memang betul, atuk Tamia pulang ke rumah bukan seorang diri, tetapi atuk dia membawa seorang Sami yang diberi gelaran nama Kesan. Dipanggil dengan nama Kesan lah, nama pendek je lah. So Sami inilah yang menanyakan kepada Tamia. Bila dia sampai rumah tu je, Sami ni tanya Tamia, awak ke yang nampak perempuan tu? Dan Tamia pun menganggukkan kepala. Perempuan tu tinggi dia macam mana? Tamia pun katalah, perempuan tu tinggi dia lebih kurang 8 ke 9 kaki tinggi. Dia rambut panjang, pakai kimono warna putih. So Kesan ni terus terkejut. Dan Kesan ni terus memberi tahu ahli keluarga Tamia, kita kena buat cepat. Kita kena selamatkan anak awak ni. Kalau tak, saya takut Tamia ni akan menjadi mangsa Hashisaku-sama yang seterusnya. So tanpa berlengah masa, Kesan ataupun Sami yang datang untuk menolong Tamia mengarahkan supaya atuk dia membawa Tamia ke bilik atas. Dan dekat dalam bilik itulah Tamia akan ditinggalkan seorang diri sampailah pukul 7 pagi keesokan harinya. Walaupun kedua ibu bapa Tamia berat hati, Tamia pun bila dengar dia terpaksa dikurung kat dalam bilik tu seorang diri, Tamia ni dah menangis-nangis dah. Ibu bapa dia pun dah berat hati. Tapi nak buat macam mana? Lebih eloklah diorang korbankan Tamia daripada Tamia ni menjadi korban Hashisaku-sama. Daripada Tamia ni hilang dicolek, biarlah satu malam diorang tak dapat nak tidur bersama anak diorang. Tak apa, janji Tamia ni perasan. Perasan pula. Janji Tamia ni selamat. Perasan pula. Minta maaf lah. So selepas Tamia ni dah dibawa ke dalam bilik tu, Sami ni pun meletakkan 4 patung Buddha ataupun 4 patung kecil kan, yang menurut agama diorang lah, kepercayaan diorang. Dia letak patung tu di setiap penjuru bilik. Dan Sami ni akan taburkan beras, beras yang berwarna putih sekeliling bilik tu sambil membacakan doa-doa diorang. Dan Sami tu percaya dengan cara macam ni dapat menyelamatkan Tamia ni daripada terus dihampiri oleh Hashisaku-sama. Yang merisaukan Kesan ataupun Sami ni, hanya Tamia sahaja yang boleh nampak Hashisaku-sama. Orang lain tak boleh nampak. Jadi inilah salah satu cara untuk pastikan yang Tamia selamat daripada dicolek. So selepas dah siap segala persiapan, segala doa telah pun dibacakan oleh Sami. Tepat pukul 12 malam, itulah detik-detik penentuan. Sama ada keesokan paginya, apabila dah habis tempoh berkurung, barulah keluarga Tamia akan dapat tahu sama ada anak diorang akan selamat daripada dicolek oleh Hashisaku-sama ataupun Tamia bakal menjadi mangsa yang seterusnya. Sepanjang malam Tamia tak dapat nak lelapkan mata. Korang boleh bayang tak?
budak yang baru berusia 8 tahun yang hanya ingin merasai keseronokan bermalam di rumah atuk dan nenek setelah sekian lama tidak berjumpa, luangkan masa. Tetapi pada malam tu adalah malam yang teramat menakutkan dan menyedihkan dalam hidup Tamia, disebabkan dia seorang diri di dalam bilik tanpa ditemani oleh kedua ibu bapa dia. Tamia ni tak tahu nak buat apa. Betapa teruknya Tamia dikurung, atuk dia siap sediakan untuk Tamia satu baldi yang berwarna biru. Bila Tamia tanya atuk dia, "Atuk, baldi biru ni nak buat apa?" Atuk dia mengatakan Tamia tidak langsung sama sekali dibenarkan untuk keluar daripada bilik tu walaupun nak pergi ke tandas. Jadi baldi biru itulah adalah satu tempat untuk Tamia kalau sepanjang malam tu dia rasa nak terkencing ataupun terberak, dia harus menggunakan baldi biru tu sebagai tandas. Betapa teruknya. Tetapi nak buat macam mana? Ini menurut kepercayaan orang-orang Jepun sendiri. Hashisaku-sama ni akan cuba mengambil setiap peluang. Kalau dia dah suka dekat Tamia, Hashisaku-sama ni tidak akan lepaskan. Jadi malam yang sungguh sunyi dan teramat panjang dalam hidup Tamia, Tamia ni pun tak tahu dah nak buat apa. Nak bermain dengan permainan yang telah disediakan oleh kedua ibu bapa dia pun dia dah bosan dah. Jadi Tamia pun bercadang untuk lelapkan mata, biar masa ataupun malam tu tidaklah terasa terlalu panjang. Jadi bila Tamia ni tidur dan waktu Tamia terjaga, dia sangkakan yang dia dah tidur tu dah lama dah. Kemungkinan aku jaga ni, kemungkinan matahari dah naik dah ni. Rupa-rupanya tidak sama sekali. Sebab waktu Tamia terjaga, dia melihat ke arah jam yang berada dekat dinding, baru pukul 1 pagi. Jadi bila Tamia ni dah tak boleh nak tidur, dia pun duduk je lah. Dia duduk bermainlah permainan dia pukul 1 pagi. Lepas tu kejap kan dia cuba nak lelapkan mata balik, tak boleh. Dia duduk balik, dia berjalan pusing keliling bilik tu yang tak berapa nak besar. Dan lebih kurang setengah jam, dah nak pukul 2 pagi, tiba-tiba Tamia terdengar ada satu bunyi daripada arah tingkap bilik. Bunyi seakan-akan ada orang yang mengetuk tingkap. Tamia memandang ke arah tingkap bilik dan Tamia nampak di sebalik langsir. Langsir dia jenis yang boleh nampak bayang-bayang je tau. Sebab dekat luar bilik tu ada cahaya daripada lampu jalan. So Tamia ni hanya nampak bayangan dan bayangan tu telah membuatkan Tamia teramat takut. Sebab walaupun tak nampak jelas, tetapi bayang-bayang tu kelihatan seperti susuk wanita yang dia nampak kat belakang rumah tadi. Mempunyai ketinggian hampir 8 kaki. Dahlah bilik Tamia duduk ni berada di tingkat 2. Mana mungkin ada manusia yang boleh sampai duduk dekat luar tingkap sambil mengetuk-ngetuk tingkap bilik. Jadi Tamia ni hanya mampu mendiamkan diri. Dia nak lari pun dia nak pergi mana? So dia hanya baring dekat atas katil dia. Dia pun tutuplah muka dia menggunakan selimut yang ada. Dan mata Tamia ni masih memerhatikan bayangan yang ada kat luar tingkap. Dan sebaik saja bunyi ketukan tu berhenti, Tamia cukup yakin yang berada kat luar tingkap dia adalah Hashisaku-sama. Sebab Tamia boleh dengar dengan jelas bunyi suara wanita yang mendayu-dayu. Dan suara ni mengatakan kepada Tamia, dengan laungan Allahu Akbar. Allahu Akbar pula. Tamia ni bukan Islam pun, bukan. Dengan laungan Tamia ni pun teruslah ambil selimut dia. Dia pun selubung muka dia, menggigil ketakutan. Dia menjerit, dia meraung pun. Ibu bapa dia, atuk dan nenek dia tak boleh nak buat apa. Atuk dan nenek dia, keluarga Tamia ni terpaksa reda je. Tak boleh sama sekali dia buka pintu tu. Sebab nanti segala dinding ataupun segala benda yang telah dibuatkan oleh Sami
akan hilang keberkesanan dia. Kuasa tu akan hilang sebab Sami tu dah pagar bilik tu. So Tamia ni pun menjerit-jerit lah, meronta-ronta ketakutan seorang diri, tidak ditemani oleh sesiapa, sehinggalah akhirnya Tamia ni pun tertidur. Kemungkinan disebabkan kepenatan. Dan sebaik saja Tamia ni tertidur, pukul 4 pagi Tamia terjaga lagi sekali. Cumanya kali ni Tamia terjaga disebabkan dia terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu bilik. Dan rumah atuk dan nenek Tamia diperbuat daripada kayu. So dia boleh dengar lah pintu kayu tu diketuk oleh seseorang. Tamia, Tamia, buka pintu. Tamia, Tamia okey tak? Apabila terdengar bunyi ketukan tu, Tamia cukup kenal suara yang memanggil dia adalah atuk dia sendiri. So Tamia ni pun cakap lah daripada dalam bilik tu, "Atuk, Tamia okey atuk. Setakat ni Tamia okey. Kenapa atuk tak tidur lagi?" So atuk Tamia pun daripada luar bilik tu mengatakan dekat Tamia, "Tamia, Tamia okey tak? Maaflah, atuk terpaksa buat macam ni. Kalau Tamia takut, atuk boleh teman Tamia." Bila Tamia terdengar apa yang diperkatakan oleh atuk dia, Tamia ni mengukir senyuman. Alhamdulillah. Dia bukan Islam lah, tapi kalau dia Islam, Alhamdulillah, akhirnya aku tak kesorangan. Dah lah aku memang takut, tetapi ada juga atuk dia yang cukup sayang dengan cucu dia, sanggup offer nak temankan Tamia pada malam tu. So Tamia dengan penuh gembira terus bangun daripada katil, meluru ke pintu bilik untuk buka pintu tu. Tapi belum sempat Tamia ni nak buka pintu, tiba-tiba hati Tamia tak tahu macam mana cukup kuat mengatakan, "Jangan buka pintu. Jangan buka pintu." Tamia seakan-akan secara tiba-tiba terhenti langkah dia. Dia betul-betul dah nak hampir dah. Lagi 2 tapak je, dia dah boleh buka dah pintu bilik dia. Tapi dia berhenti kat situ. Sebab dia ragu-ragu. Takkan atuk aku tak tidur lagi? Dah pukul 4 pagi. Dan Tamia ni cuba amati betul-betul. Suara atuk dia ada sedikit lain. Dan lebih kurang 2 minit, Tamia tercegat betul-betul kat depan pintu. Dia tak buka lagi pintu. Lagi sekali, atuk dia menegur Tamia. "Tamia, buat apa tu? Bukalah pintu. Meh, atuk nak teman ni. Tamia buka pintu tau." Pada masa tu lagilah Tamia yakin yang suara yang dia dengar ni bukanlah atuk dia. Kemungkinan ini hanyalah mainan perasaan. Dan nasib baiklah hati, apa yang dikatakan oleh hati Tamia tu, dia mengikut kata hati. Tu orang cakap, mengikut kata hati ni kadang-kadang betul. Sebab tak lama lepas atuk dia cakap dekat Tamia macam tu, Tamia terkejut. Sebab kali ni daripada luar pintu bilik, dia terdengar suara yang cukup menakutkan. Macam ambulans, Mat. Tamia pun lepas terdengar bunyi po-po-po tu, dan memang betul pun. Rupa-rupanya apa yang dikatakan dalam hati Tamia, "Jangan buka pintu," memang tepat. Sebab yang berada dekat luar pintu bilik Tamia bukanlah atuk dia, tetapi rupa-rupanya Hashisaku Sama yang menyamar sebagai atuk Tamia supaya Tamia ni buka pintu. Dan Hashisaku Sama ni dapat menculik Tamia untuk dibawa lari. Selepas kejadian tu, Tamia pun lelapkan mata sampailah akhirnya pada malam tu Tamia selamat. Tepat pukul 7 pagi, kedua ibu bapa termasuklah atuk dan nenek masuk ke dalam bilik Tamia dan mereka semua berasa lega disebabkan
Dekat dalam bilik tu, mereka masih nampak lagi Tamia ni sedang baring di atas katil, sedang tidur lena lah. So lepas diorang dah kejut Tamia, Sami yang atuk dia bawa tu pun datang, Kesan ni datang, dan semua ahli keluarga terkejut apabila diorang nampak dengan biji mata diorang sendiri, beras-beras yang ditabur di sekeliling bilik tu bertukar daripada warna putih bertukar menjadi warna hitam. Dan pada masa itulah Kesan terus mengarahkan ahli keluarga Tamia untuk secepat boleh, inilah masa yang paling sesuai, kita kena bawa Tamia lari keluar daripada tempat ni. Rumah ni dah tak selamat untuk Tamia. Dikatakan Hashisaku-sama akan datang balik ke rumah ni untuk membalas dendam. Disebabkan malam tadi dia tak dapat untuk menghampiri Tamia, kemungkinan Hashisaku-sama akan cuba lagi sekali pada malam tu. Jadi mereka pun cepat-cepat kemas barang-barang dan ditemani oleh seluruh ahli keluarga Tamia. Mereka menaiki satu van yang dibawa oleh Kesan ni untuk keluar daripada kawasan rumah atuk dan nenek Tamia. So waktu dalam perjalanan keluar tu, Kesan ataupun Sami ni mengarahkan supaya Tamia ni hanya duduk diam, tundukkan kepala dan jangan sesekali buka mata. Tak kisahlah apa pun yang terjadi, hanya tutup mata, jangan pandang keluar tingkap. Dan sepanjang perjalanan tu, seperti yang aku katakan tadi, disebabkan Hashisaku-sama ni akan memunculkan diri dia hanya kepada Tamia. Jadi apabila Hashisaku-sama ni ikut van yang dipandu oleh Kesan, tak ada siapa pun yang perasan, tak ada siapa pun yang terdengar kecuali Tamia. Sebab betul-betul jelas Tamia boleh terdengar bunyi daripada Hashisaku-sama yang tak henti-henti memanggil nama dia. Tamia. Tamia. Suara yang dikeluarkan oleh Hashisaku-sama teramat nyaring, teramat tajam, sampai telinga Tamia pun dah naik sakit. Kepala Tamia dah berdenyut dah. Daripada tadi Tamia hanya merapat menutup mata dia, tetapi dia tak boleh lawan kehendak dia. Dia nak je buka mata, dia nak tengok biar betul apa yang dia dengar ni. Dan secara perlahan Tamia ni pun cuba buka mata dan dia nak curi-curi tengok dekat luar tingkap, dekat dalam van tu. Dan Tamia nampak dekat betul-betul sebelah dia, dekat luar tingkap, Hashisaku-sama sedang ikut van dia orang dengan pakaian berwarna putih, mulut yang senyum teramat besar, memakai topi yang sama, tengah memandang tepat ke arah Tamia yang duduk dekat tengah-tengah van tu. Dan Hashisaku-sama ni masih lagi berkali-kali memanggil nama Tamia. Bila Tamia dah ternampak, Tamia ni pun tundukkan kepala dia lagi sekali. Dan pada masa ni lah gangguan makin teruk. Setiap tingkap yang ada dekat dalam van tu diketuk dengan kuat. Mulanya secara perlahan, tapi makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Memang kuat betul sampai jatuh kau permainan dan juga kek pisang ni. Tapi nak bayangkan dengan korang, sampaikan van yang dinaiki oleh keluarga Tamia ni seakan-akan dihembus angin yang kuat, macam ribut tau, kejap ke kiri, kejap ke kanan. So seluruh ahli keluarga Tamia diarahkan untuk membaca bacaan doa dia orang, termasuklah Kesan ni. Dia mengeluarkan beras, bila dia baca je, dia tabur, dia lempar kat dalam van tu. Dan selepas 15 minit, akhirnya barulah keadaan kembali tenang. Dan sebaik saya sampai dekat satu kawasan rumah sewa, dekat tempat itulah di mana Kesan ni akan arahkan supaya seluruh ahli keluarga Tamia tinggal dekat situ buat sementara waktu. Dan bila diorang turun daripada van, diorang perhatikan beras yang dicampak oleh Kesan semuanya tukar berwarna hitam. Dan menurut Kesan, kemungkinan besar
Hashi Saku Sama tidak akan lagi mengganggu Tamiya, disebabkan nasib baiklah langkah yang diambil oleh Atuk Tamiya begitu pantas keluar daripada kawasan tu, dan Hashi Saku Sama tidak dapat untuk menjadikan Tamiya sebagai mangsa dia yang seterusnya. Dan kejadian ni turut dialami oleh seluruh penduduk-penduduk dekat Jepun. Dikatakan orang-orang Jepun yang mana ada anak-anak kecil, setiap kali anak diorang mengatakan ada seorang wanita yang cuba menghampiri diorang, ibu bapa kat Jepun ni paling risau. Kalau lelaki yang tegur tak risau lagi, tapi orang-orang Jepun teramat takut apabila anak-anak diorang dihampiri oleh wanita-wanita yang diorang tak kenal, disebabkan diorang teramat percaya yang Hashi Saku Sama ni tidak akan berhenti untuk mencari budak-budak yang masih lagi kecil untuk dijadikan mangsa dia yang seterusnya. Jadi itulah urban legend yang diceritakan oleh Tamiya menurut kepercayaan orang Jepun. Dan urban legend ni memang cukup terkenal dekat negara Jepun. Jadi kalau ada geng puaka yang sempat untuk pergi melancong ataupun bercuti di negara Jepun, kemungkinan korang boleh tanyakan penduduk-penduduk kat Jepun berkenaan hantu Hashi Saku Sama dan daripada mana urban legend ni cukup diyakini oleh diri diorang sendiri. Jadi sama je macam dekat sini. Kemungkinan korang boleh berkongsi dengan orang Jepun. In Malaysia, we call it ghost breast, ataupun hantu dada, hantu tetek. So maybe orang Jepun yang akan terkejut. Hashi Saku Sama dekat Malaysia, nama dia lagi seram kau. So kalau korang suka dengan kisah pada malam ni, macam biasa guys, tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali saya upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan kepada korang yang tak suka, haters yang nak tengok kejatuhan Zaf channel, korang boleh tekan dislike button dan komen saja apa yang korang nak. Zaf akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua dimurahkan rezeki dan diampunkan segala dosa. InsyaAllah kita akan berjumpa di syurga kelak. Semua rezeki hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cewa. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Kekal pisang.